Dulu orang kata apa ni, ada penjilat-penjilat Zahid kata, dia kata apa nak apa ni, Zahid ni hero lah kerana dia lah ada, saya tengok ada seorang apa ni adun tu dia tulis lah apa Anas ke Ansak, saya tak kenal adun ni siapa ni. Dia okey lah, kita faham lah dia nak jilat Zahid, tak tahulah apa dia nak kan, tapi tak apalah kan. Dia kata Zahid ni lah yang menjadi hero UMNO kerana telah menyelamatkan UMNO daripada dibubarkan masa awal-awal dulu kita kalah PRU 14. Saya nak cakap sikit pasal perkara ini. Zahid tidak mahu membubarkan UMNO bukan pasal dia kisah pasal perjuangan UMNO. Dia tidak mahu membubarkan UMNO sebab kalau UMNO bubar, dia bukan lagi lah presiden parti. Bila dia tak jadi presiden parti, dia tak boleh gunakan parti ni untuk menyelamatkan tengkuk dia. Bayangkan kalau dia bubarkan UMNO, dia bukan siapa-siapa, tak ada apa-apa lah. So dia expose, dia tak boleh nak menggunakan parti lagi. Sebab itu dia tak bubar. Bukan pasal perjuangan parti itu sendiri, tapi untuk menyelamatkan tengkuk dia sendirilah. So dia tak bubarkan UMNO sebab kalau dia bubar, dia dah masuk penjara dah sekarang. Tuan itu je sebabnya. Dan sekarang kita tengok perjuangan dia ke arah mana. Perjuangan dia nak bawa UMNO ini bersama-sama DAP sampai dia kata dia nak cium mulut bersama PH ini lepas sampai PRU 16 dan selepas itu. Saya nak cakap sikit kalau saya ingat kalau pejuang-pejuang UMNO yang lama yang telah meninggal dunia tuan-tuan kalau mereka ni, saya ingat kalau mereka ni boleh bangkit daripada kubur mereka semua terkejut lepas itu mereka sama ada sedih atau geli dan marah dan sebagainya bila tengok Presiden UMNO dan ada beberapa pemimpin UMNO ni sampai sanggup buat macam ni sampai sanggup menjilat DAP sampai begitu sekali dan mengkhianati perjuangan UMNO yang asal. Mereka ni dulu menentang Melayan Union, menentang komunisme, menentang Malaysia. Sekarang bila tanya Presiden UMNO pasal Malaysia, apa dia cakap? Oh, itu adalah DAP, kita tak nak campur. Macam mana pula awak tak nak campur? Malaysia itu, the essence of Malaysia itu adalah bertentangan sangat dengan perjuangan UMNO. UMNO nak pengekalan hak keistimewaan orang-orang Melayu, hak keistimewaan Islam, institusi raja-raja. Malaysia ini dia nak apa sama rata, maksudnya tak adalah hak keistimewaan itu. Takkan ini sebagai Presiden UMNO pun awak tak faham dengan pemimpin-pemimpin UMNO, penjilat-penjilat awak itu. Kalau benda ni pun awak tak faham, maksudnya baiklah awak tak payahlah jadi macam mana buatlah pertandingan. Kalau kita suruh dia letak jawatan, mesti dia tak nak, betul? So awak buat pertandingan, jangan takut, buat pemilihan semula secepat mungkin, tengok sama ada awak dapat mandat ke tidak. Semalam semalam saya dengar cerita apa ni, Anthony Loke bagi peruntukan 18.9 juta kepada 63 sekolah persendirian Cina. So ini dia bukan pasal kaum ke apa tuan-tuan. Kita bukan cerita pasal kaum, kita kata ini sekolah persendirian. Bila sekolah persendirian yang awak bagi 300,000 tu buat apa? Dia private school. So far dia adalah macam mana nak cari dana. Sekolah-sekolah ini saya tak tahulah, saya tak rasa ini sekolah-sekolah miskin, betul tak? Ini sekolah persendirian. Ini awak bagi peruntukan paling tinggi dalam sejarah, 300,000 satu sekolah. Anthony Loke bagi. Ya, sekolah kerajaan, kipas tak ada, pintu tak ada, apa tak ada. Lepas itu kalau sekolah persendirian lain macam tahfiz, kalau kita nak bandingkan lah, dulu dia kata oh kena bagi pada sekolah persendirian yang Anthony Loke taja ni sebab tahfiz kita bagi. Awak tahu tak tahfiz dapat satu sekolah berapa? 100,000 lebih, 117,000 tak salah saya, satu sekolah tahfiz. Dan kebanyakan sekolah tahfiz ni sekolah miskin, daif. Ini awak bagi kepada sekolah persendirian lebih kurang 3 kali ganda. Lebih banyak daripada apa yang awak bagi sekolah tahfiz. Dan Anthony Loke kata dia dah bincang dengan Perdana Menteri Anwar untuk peruntukan ini. So saya nak tanya Anwar Ibrahim, awak setuju ke tidak dengan benda ni? Anwar Ibrahim pula. Saya nak tanya Zahid Hamidi lah, dengan pemimpin-pemimpin UMNO penjilat DAP ni, awak setuju tak dengan Anthony Loke bagi 18.9 juta, 300,000 satu sekolah
persendirian ini, kepada sekolah-sekolah persendirian ini. Saya ingat esok dia akan cakap macam ni, dia kata oh itu DAP lah, tak tahulah macam mana pendirian dia. Tapi bila dia di bawah telunjuk DAP macam ini, macam mana dia nak apa kata perjuangkan perkara-perkara ini, tuan-tuan. Isu pencen, inilah dia. Okey, isu pencen macam ni. Kerajaan macam-macam cakap lah. Dia kata, oh pencen ni, saya ada tengok satu pengiraan kira-kira. Dia kata kalau awak gaji 4,000, dia kata kan, awak dapat pencen. Pencen tu berjumlah, kira-kira balik, kalau awak hidup selama 80 tahun, pencen tu cuma dapat berapa dalam 200,000, kan macam itulah. Lepas tu kalau dia masukkan KWSP, dia kata KWSP ni campur dividen dapat lebih sikit dalam 300,000. Saya tak ingat dia punya pengiraan. Tapi ini cubaan menipu rakyat lagi. Kalau awak apa orang kata gaji 4,000, awak tolak ambil KWSP, betul lah awak boleh dapat lebih daripada pencen. Tapi KWSP ni dia potong daripada gaji awak. Berapa dia potong? 11% dah. Dalam 11-12%. So maksudnya kalau gaji awak 4,000, potong 11%, dia potong RM440. Itu maksudnya. Kalau tiap-tiap bulan awak potong RM440, memanglah lepas awak pencen, lepas awak berhenti esok dan lepas tu sampai umur 80, memang awak dapat lebih sikit daripada pencen. Itu dia tak explain yang pemotongan itu. Kalau gaji 4,000, ambil sikit pencen, tak ada potongan, tiap-tiap bulan awak dapat 4,000 itu. Lepas tu pencen awak dapat selepas itu. Orang masuk kerajaan ini sebab kita nak pencen lah. Ada pencen, ada dia punya security selepas kita berhenti. Dan satu lagi, orang yang masuk kerajaan ini, gaji dia tak tinggi. Saya boleh cakap macam ni sebab saya dulu pernah kerja swasta, pernah kerja JLC dan saya juga pernah kerja kerajaan. So bila masuk kerajaan ni gaji tak tinggi. Bila gaji basic dia tak tinggi, maksudnya pemotongan KWSP dia pun tak tinggi berbanding dengan orang yang kerja swasta. So kalau orang kerja swasta, pemotongan KWSP tinggi. So awak tak boleh banding orang yang kerja kerajaan dengan orang yang kerja swasta ini. Dah lah tadi pemotongan tiap-tiap bulan tu awak tak cerita. So bayangkan nanti orang kata pencen pun tak ada, security pun tak ada. Mereka kata ini membeban-bebankan. Samalah macam Zahid Hamidi cakap, dia kata siapa-siapa yang komen, orang-orang komen dalam UMNO pasal isu pengampunan Datuk Najib ni, dia semua dia kata kacang hantu. Dia panggil orang-orang UMNO yang komen ni, saya bukan ahli UMNO lah, tapi dia panggil awak orang ni semua kacang hantu ni. Presiden panggil yang puak-puak DAP pula, yang nak potong pencen tu pula, dia kata ini ada satu tadi ahli politik DAP dia kata kerajaan Ngakomeng ke apa cakap, tak salah saya, dia kata kalau skim pencen ni kerajaan akan bankrupt lah apa dan sebagainya. Ini cubaan untuk menakut-nakutkan lah. Kita jadi kerajaan dah berapa lama ada bayar pencen, banyak bayar pencen, tak bankrupt pun Yes, in fact saya dalam kerajaan dulu, kita tak pernah berhutang untuk bayar gaji penjawat awam dan bayar pencen Yang kita berhutang itu adalah untuk development expenditure. Ini pun dia orang tak tahu tuan-tuan AP selalu cakap berkenaan dengan penjawat-penjawat awam yang bloated lah kononnya. Yang kita ada 1.6 juta penjawat awam berbanding dengan 32 juta rakyat Malaysia. So ratio-nya adalah berapa? 5% ataupun 1 daripada 20. Ratio-nya ini tinggi, dia kata 1.6 juta ke 32, betul? 5% lah, 1.20. Ini tinggi. Negara lain itu macam di Singapura ialah 1 ke 40 lah, lepas tu di US 1 ke 50. Ini saya dah jawab dulu 5-6 tahun lepas. Mereka ini yang mula-mula buat perumpamaan Muhammad ini ialah satu institut penyokong DAP lah, Penang Institute. Dan Tony Puah, tak salah saya. Mereka ni, dia tak belajar habis, dia tak tahu. Yes, itu pasal saya cakap. Pengiraan kita berkenaan dengan saiz penjawat awam ni berbeza dengan yang Singapura dengan Amerika kira. Di Amerika dengan Singapura, dia tak masuk perkhidmatan wajib, iaitu askar, polis, doktor, nurse, bomber. Itu semua tak masuk dalam pengiraan penjawat awam. So di Singapura tak masuk. Bila tak masuk, itu jumlah dia jadi kecil, ratio dia pun jadi kecil. Kalau dimasukkan semua-semua ini dekat Singapura dengan kat Amerika, Amerika punya tentera je ada berapa banyak?
Dia punya ratio akan jadi lebih tinggi. Kalau kita tolak pengiraan penjawat awam kita macam yang Singapura kira dengan yang Amerika kira, kita tolak askar, tolak polis, tolak nurse, tolak doktor, tolak perkhidmatan wajib ini, tolak cikgu dan sebagainya, maka ratio kita akan lebih kurang atau sama dengan atau lebih rendah daripada Singapura. Singapura kata dia 1/berapa, 10 ke macam itu. Saya dah kira dia dulu. Saya tak ingat dia punya spesifik nombor, tapi saya boleh tengok balik. So kalau kita tolak ini, kita samakan pengiraan kita macam di Singapura, ratio kita lebih kurang atau lebih rendah. Ada orang tanya saya, habis tu kenapa kita kira lain? Kenapa kita masukkan jumlah penjawat awam yang askar, polis, tentera ni semua dalam pengiraan penjawat awam? Yang ini pun saya dah explain dulu, benda ini telah ditakrif dalam perlembagaan. Dalam perlembagaan ada takrifan penjawat awam termasuk cikgu, tentera, perkhidmatan wajib ini. Di negara-negara lain tak ada. Sebab itu dia kira lain. Dia nak tunjuk pada rakyat dia penjawat awam dia kecil, dia tolak perkhidmatan wajib. Kita tak boleh tolak perkhidmatan wajib. Sebab itu jadi macam itu. So bila puak-puak DAP ni nak buat argument kata nak mengecilkan penjawat awam, sebab itu dalam ucapan saya di Majlis Muafakat Nasional di Pulau Pinang, tak salah saya dalam 3-4 tahun dulu, di hadapan 3,000 muslimat PAS dan UMNO pada ketika itu, saya kata begini, saya kata masa tu tahun 2019, saya kata dia nak potong berapa? Dia nak potong time tu penjawat awam nak dikecilkan kepada 600,000. Maksudnya awak nak buang 1,000,000. Saya kata polis ada berapa? Polis ada 200,000 orang, cikgu ada berapa puluh ribu orang, nurse ada 100,000, doktor ada 100,000. Bagi tahu saya yang mana yang awak nak potong 1,000,000 ini. Kalau dia potong 1,000,000 penjawat awam, maksudnya nurse tak ada, doktor kurang, ini kurang. Bila kita jadi COVID tahun 2020 itu, gimana awak nak dapat penjawat awam? Bila sekarang ni awak ceritalah ini bloated lah, apalah. Tapi bila ada krisis, macam mana? Kalau ada ni, kalau bomba awak potong, rumah awak terbakar, awak nak panggil siapa? Padam sendirilah. Itu saya cakap, benda ni tak masuk akal. So pengiraan itu tidak boleh dijadikan asas untuk kita compare dengan Singapura lah, dengan inilah. So bacalah perlembagaan itu, bacalah statistik itu. Bila dah menjadi menteri, janganlah main cakap aja, tak tentu pasal macam itu. So sebab itu dia ni saya kata, entahlah mana dia punya kepala otak dia tu. Agak-agak Muafakat Nasional boleh diusahakan. Saya tengok macam ni, saya tengok yang ada masalah dengan UMNO sekarang ni, puak-puak DAP dan PKR dan amanah. Orang PAS tak ada masalah dengan kita. In fact, dia tak ada masalah dengan Tuan Najib, betul? Macam saya cakap tadi, tak ada orang PAS komen pasal isu pengampunan ni secara negatif macam puak-puak DAP ni. Itu saya dah cakap dulu. Kalau kita orang kata rebuild balik Muafakat Nasional dan kita bersatu padu balik, saya tengok berapa kerajaan kita boleh dapat daripada 14 negeri kita termasuk wilayah, kita boleh dapat 12. Tolak Selangor dengan Pulau Pinang aja, wilayah pun kalau bentuk kerajaan persekutuan kita dapat. Daripada Perlis sampai ke Sabah, macam itu saya kata. Dan untuk menentang ataupun menentang puak-puak PH dengan DAP dengan geng-geng itu, kita tak boleh pecah belah lah. Kita kena bersatu padu balik. Mereka memang suka nak pecah-pecah belahkan kita, nak belaga-lagakan kita. Dia kata dia nak belagakan UMNO dengan PAS, belagakan UMNO ini supaya orang Melayu ni berpecah. Parti-parti yang dia kata musuh-musuh tu sebenarnya parti-parti Melayu. Sebab dia tak nak bagi orang Melayu ni bersatu. Sebab bila orang Melayu ni tak bersatu padu, orang Melayu pecah belah, mereka lah geng-geng DAP lah yang dapat untung. Sebab itu bila saya bersuara, dia cubalah macam-macam lah, dia cerita macam-macam. Padahal dia cium mulut dengan DAP yang nak memenjarakan Datuk Najib dulu siapa? Yang daripada awal nak menjarakan Datuk Najib yang paling banyak sekali lantang puak-puak itulah, puak-puak PH lah, puak-puak DAP dan puak-puak PKR. Tapi bila dia cerita, dia kata orang ini yang penjarakan Datuk Najib, orang ini. Tapi dia tak cerita semua. Kalau awak nak cerita siapa yang bersungguh-sungguh nak memenjarakan Datuk Najib, nak menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional dulu, cerita semua. Ceritalah. Termasuklah Noor Ibrahim, Mat Sabu, Anthony Loh, DAP, Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, apa semua tu yang menyanyi hoya 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 tu. So cerita semua.
Apa lagi? UNESCO kampung. Okey, kami orang UMNO ringgit jatuh. Tuan Presiden apa ni teruskan kebaikan. Okey tuan-tuan, 3,700 live di TikTok. Malam pertama saya live, saya ingin ucap terima kasih banyak-banyak lah. Bateri telefon saya pun nak habis. Nanti kita live semula. Terima kasih banyak. Wah, apa orang kata TikTok punya crowd ni best lah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 3,900 live view. Macam mana nak off man? Sini ya. Apa situ? And live 3,900 viewers are currently watching. And okay.